Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aung Damit Ahmad, berasal dari Kuala Penyu, Sabah. Saya lahir tahun 1956. Maksudnya pada tahun ini saya menyambut hari kelahiran yang ke-65 lah. Okay. Saya mula melukis. Saya ingat saya lah pada tahun 1976 sampai sekarang lah. Tapi secara serius pada maksudnya selepas saya graduate daripada UiTM tahun 1983, dan masa tu selepas tu saya memulakan karier saya sebagai pelukis penuh masa di Melaka lebih kurang 3 tahun. Lepas tu saya kembali ke UiTM pada tahun 85 menjadi jurulatih dan melanjutkan pelajaran pada tahun 1988, kembali pada 90, dan selepas tu terus mengajar dan pada ketika yang sama juga sebagai seorang pelukis gitu. Sehingga saya pension retire pada 2011. Jadi daripada situ saya bergerak sebagai seorang pelukis penuh masa. Ya. Bermula tahun 97 maksudnya, tapi dirasmikan pada 2005 lah. Masa tu Profesor Dr. Mulyadi yang merasmikan, dan sampai sehingga sekarang lah. Dan kita ada beberapa bangunan. Ini bangunan yang pertama, dan kita ada pantau iraga yang kedua, dan kita juga ada macam panggil sulap. Sulap tu macam pondok-pondok kecil lah. Sulap Marista, sulap Iraga, sulap Parayama. Sulap ni macam orang Brunei-nya ni. Bahasa Brunei ya. Sulap. Sulap. Dia pondok kecil. Gitu. Saya terlibat dalam persatuan sebagai seorang ahli. Pada ketika itu, pada ketika Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan, itu mungkin pada sekitar tahun 1980-an lah. Saya ahli dan saya mengikuti persatuan itu. Maksudnya daripada seorang presiden ke seorang presiden yang lain, hingga pada satu ketika saya dilantik sebagai seorang Setiausaha Agung, dan saya terlibat secara aktif mungkin lebih daripada 6 tahun, dan berakhir sebagai seorang timbalan presiden pada ketika itu, sebelum Persatuan Pelukis Malaysia dibatalkan oleh ROS gitu ya. Dan pengalaman saya pada dia ada maksudnya tu turun dan naik dalam persatuan terutamanya daripada sambutan ahli dalam pameran kadang-kadang bagus maksudnya pameran tu sentiasa berlaku, tapi pada ketika kita nak membincangkan sesuatu, especially dalam konteks mesyuarat kadang-kadang ahli jarang datang. Jadi itu masalah yang selalu timbul, dan akhirnya kita kadang-kadang tidak cukup koram. Jadi kita terpaksa berulang-ulang untuk mengadakan mesyuarat berkali-kali, dan saya fikir itu. Tapi sumbangan daripada ahli saya rasa cukup bagus. Maksudnya ahli-ahli yang committed tapi kalau ahli-ahli yang menumpang itu yang menjadi masalah sebenarnya. Dan sebab itu turun naik berpersatuan ialah komitmen. Kalau semua ahli ada komitmen sepenuhnya, insya-Allah persatuan akan berkembang majulah. Kalau tak ada, maksudnya itulah penamatnya. Gitu. Satu, communication. Maksudnya tu ada hubungannya di antara personal ataupun individu dengan persatuan. Itu yang paling penting kat situ. Dan yang kedua, of course, bila ada communication, interaksi. Jadi penjambahan pengalaman itu penting.
Ya, ada ahli persatuan yang memang sudah establish, ada yang muda-muda. Jadi di situ perlunya ada pertemuan selalu, mungkin ada perbincangan dan sebagainya kan. Jadi saya rasa itu yang paling penting sekali lah. Jadi hubungan dua hala ni, yang antara yang tua, yang muda dan sebagainya, dan communication daripada kelompok pelukis tu yang sangat-sangat yang menarik. Ini seorang pelukis ya. Sebelum pandemik sebenarnya saya bergerak begitu aktif. Maksudnya tu sama ada saya berada di studio atau di luar studio. Okey, maksudnya tu saya berkarya sepanjang waktu dan menghasilkan beberapa series lukisan lah. Tapi pada ketika pandemik berlaku ya, kita seolah-olah terperangkap ya, di dalam satu ruang yang sama ada dia sempit atau yang besar. Macam saya, alhamdulillah, sebab saya ada ruang besar daripada rumah ke studio, jadi saya boleh ulang balik ya. Dan yang misalnya kalau kita terperangkap dalam satu ruang yang kecil, itu masalah. Dan sama juga sebagai seorang pelukis ya. Kadang-kadang kita tidak perangkap dalam bentuk fizikal, tapi kita terperangkap dalam konteks mental. Jadi seorang pelukis, mentalnya tu yang selalu terjejas. Macam saya ya. Jelas ya, kalau dulu saya boleh menghasilkan karya, satu siri itu very konsisten sampai bertahun-tahun lamanya. Tapi dalam pandemik ini, saya menghasilkan satu siri itu dalam 10 karya, lepas saya berhenti. Kemudian mulakan satu karya yang lain pula, satu siri yang lain mungkin dalam 10 juga. Jadi itu nampaknya di situ saya punya karya jadi rojak lah. Walaupun masih dalam bergerak dalam satu siri, tetapi dia punya pendekatan berbeza-beza. Biar tidak konsisten gitulah. Itu kesan daripada pandemik. Ya.